Sembara Sufi Travel and Tours Sendian Berhad membawa kami ke bumi Eropah, iaitu pertengahan dan timur Eropah. Negara yang kami lawati terdiri dari Jerman, Austria, Hungary, Poland dan Republik Czech. Hari pertama kami di bumi Jerman. Kami berpeluang melawati Allianz Arena Stadium, merupakan stadium ke-10 terbesar di Eropah dan kedua terbesar di Jerman. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi yang pertama iaitu di Germany, Munich ya. Nawi, sekarang ni kat mana ni kita datang ni? Okay, sekarang ni kita berada di Allianz Arena Stadium, iaitu stadium yang ke-10 terbesar di Eropah dan kedua terbesar di negara Jerman. Ia dimiliki oleh FC Bayern Munich. Apa pun, tunggukan dan saksikan berkaitan dengan lawatan kami di seluruh negara Germany ini. Ya. Sebelum tu, Jom kita cari souvenir dahulu. Selepas kami melawati stadium, kami meneruskan perjalanan ke Bandar Marienplatz di tengah bandar Munich yang mengambil masa 15 minit. kita dah sampai ke Marienplatz yang terdapat di Platz ke Platz dia panggil? Dua-dua pun boleh lah. Dua-dua pun boleh Marienplatz yang terdapat di kota Munich. Apapun kalaulah anda datang ke kota Munich, ia merupakan satu tempat yang wajib ataupun ia merupakan satu tempat nadi ke kota Munich yang perlu anda bersama-sama kami bersama dengan Kembara Sufi untuk melihat suasana di sekitar. Untuk pengetahuan semua, Marienplatz dikenali juga sebagai Mary Square dan merupakan pusat kota Munich sejak tahun 1158. Oi, sejuk. Okey, alhamdulillah kita dah dapat makanan halal yang terdapat di kota Munich ini ya. Apa yang menarik di sini kalau kita tengok kebab jadi di sini merupakan restoran untuk kita mendapatkan makanan halal ketika mana anda datang ke kota Munich. Selepas itu kami meneruskan perjalanan dengan menaiki bas menuju ke Mirabell Palace, Salzburg, Austria. Austria merupakan negara yang kedua untuk dilawati. Apa khabar? We are in Salzburg. Right now we are in the garden of Mirabell Palace. As you can see, this is a very beautiful place and Malaysians love it very much because they love all the colorful flowers that they grow up here, and we will enjoy it. We will take some beautiful photos here, and then we are going to see something very famous. It's the birthhouse of famous musician Mozart. Kita dah sampai ke City Center Salzburg di negara Austria. Kalau kita tengok di sini merupakan satu tempat yang menarik menjadi tumpuan seluruh dunia untuk datang dan mereka ingin melihat sejarah Mozart itu sendiri. Ya. Mozart nama sebenarnya adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Dilahirkan pada 1791 dan dia menetap di sini sebagai musician. Dia pandai bermain keyboard dan juga violin. Kalau kita tengok di dalam negara Germany itu sendiri, ada terdapat kawasan-kawasan yang dipilih, di antaranya Swanstone merupakan satu kastil yang sangat menarik yang terdapat di atas bukit yang berketinggian 800 meter. Okey, sekarang kita berada di kawasan parking bas di Swanstone
Yang mana kawasan ini merupakan kawasan yang kita berehat untuk pergi ke toilet terlebih dahulu ya, untuk meneruskan perjalanan kita ke atas bukit berketinggian 800 meter. Apa pun kita di sini kita take picture di kawasan lake yang berhampiran ya. Mungkin anda boleh saksikan di belakang saya itu merupakan kastel yang terdapat di sini di antara tumpuan pelancong untuk datang dan melihat suasana seni bina yang cukup menarik. Untuk menaiki ke atas, kami menaiki bas untuk menuju ke New Swanstone Castle yang berketinggian 800 meter dari paras laut dan dikelilingi oleh pergunungan Alps yang menjadi daya tarikan apabila mereka sampai di kawasan ini. Kastel yang merupakan trademark yang dikatakan Swanstone, dan di sinilah kawasan yang climax untuk pelancong datang dan melihat suasana di sekitar, dan di atas kita akan dapat melihat panorama yang cukup menarik dan kita melihat kawasan banjaran Alps yang terlihat di sekitar kawasan ini. Kami meneruskan perjalanan dari bandar Salzburg sejauh 70 km menuju ke Hallstatt yang merupakan kawasan perkampungan Alpine yang menjadi tarikan pelancong di seluruh dunia bagi melihat pemandangan yang mengagumkan di sekitar kawasan ini dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Sekarang kita berada di kawasan Hallstatt Sea ya, yang sangat-sangat menarik. Hallstatt ini merupakan sebuah pekan kecil yang berada kira-kira 70 km dari bandar Salzburg. Dan ia dikatakan merupakan kota garam yang tertua di dunia. Melebihi 7,000 tahun atau bersamaan dengan 5,000 tahun sebelum Masihi. Okey, kalau kita tengok UNESCO juga telah memberikan pengiktirafan bahawa kawasan ini merupakan kawasan yang tertua di dunia. Namun kalau kita tengok sebagaimana yang telah disebut oleh Johann Jost, beliau menyatakan bahawa kawasan ini suatu ketika dahulu ditemui seorang lelaki yang bekerja di dalam gua garam di kawasan ini berusia lebih 1000 tahun sebelum Masihi. Dia juga dikenali sebagai Man of Salt. Penemuan lebih 2,000 mayat juga merupakan bukti bahawa di sini ada aktiviti pergaraman dilakukan dan ia melebihi 2,000 tahun sebelum Masihi ketika ditemui. Untuk pengetahuan semua, Hallstatt merupakan desa yang tertua dan tercantik di dunia ini disebabkan oleh kawasan sekitar dikelilingi oleh banjaran Alps. Jumlah penduduk hanya sekitar 788 orang sahaja yang mendiami kawasan ini dengan keluasan 8.5 km panjang dan 2 km lebar. Selepas selesai melawat di kawasan ini, kami berhenti sebentar untuk menikmati makan tengah hari dan menunaikan solat secara berjemaah sebelum meneruskan perjalanan ke Vienna. Perjalanan diteruskan lagi menuju ke negara yang ketiga, iaitu Hungary. Perjalanan sejauh 538 km menuju ke Budapest, Hungary. Kita akan membawa anda untuk menyaksikan satu lagi negara yang sangat-sangat menarik yang dikatakan bahawa Hungary ini merupakan sebuah negara yang suatu ketika dahulu pernah dijajah oleh tentera Islam iaitu zaman Ottomania. Kelainan
yang kami akan cuba bawakan kepada semua jemaah-jemaah yang pergi bersama dengan kami ialah kami akan isikan dengan pengisian-pengisian rohani terhadap kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, juga sejarah-sejarah yang berada di sekitar kawasan yang kami lawati, supaya dengan pengisian ataupun dengan kembara ini kita akan sama-sama dapat memperolehi pengisian dari segi rohani dan juga ilmu pengetahuan berkaitan dengan tempat-tempat yang kita lawati. Dan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kusiru fil ard", dan hendaklah kamu berjalan ataupun bermusafir di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk sama-sama kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada di Fisherman Bastion, iaitu satu tempat di kawasan Buda, iaitu timur Sungai Danube. Kalau kita tengok dikatakan Buda dan Fes itu. Buda membawa maksud iaitu tanah tinggi yang terdapat di kawasan Fisherman Bastion. Okey, Bastion. Yang mana kawasan ini suatu ketika dahulu menjadi tumpuan kepada 7 keturunan ataupun 7 suku kaum Majari. Okey. Dan ia ditandai dengan 7 menara. Yang terdapat di sekitar ini. Mungkin anda boleh saksikan menara-menara yang terdapat di sekitar ini menunjukkan bahawa 7 keturunan mereka yang menetap di sini suatu ketika dahulu. Dahulunya adalah satu masjid semasa pemerintahan Turki Osmaniyah. Kini ia dijadikan sebagai gereja. Kawasan ini menjadi juga tempat sebagai kubu pertahanan suatu ketika dahulu bagi kaum Majari ini, yang memudahkan untuk tentera-tentera melihat sekitar daripada Fisherman Bastion ini. Lokasi seterusnya kami membawa anda ke Zakopane, merupakan kawasan yang menjadi tumpuan dunia untuk melakukan aktiviti meluncur ski. Kebanyakan mereka yang datang di sini pada bulan Disember. Okey, sekarang kita berada di Zakopane, Poland sebuah tempat yang sangat-sangat menarik dan dikenali dengan ski resort di sini. Di sini terkenal dengan seni bina berbentuk kayu khas daripada pokok-pokok pine di sekeliling bandar ini, dan ia digunakan sebagai penebat haba pada musim sejuk. Ada bangunan yang telah berusia lebih 100 tahun dan masih kekal dengan seni bina tersebut kerana dipercayai kayunya sangat berkualiti. Untuk pengetahuan anda, kawasan resort ini boleh memuatkan lebih dari 50,000 pelancong dalam satu masa. Jika anda dapat lihat di sini sangat terkenal dengan makanan berbentuk roti, berbagai perisa. Ada perisa jagung, ada perisa strawberry, ada perisa maple syrup, dan ada juga berbentuk daging, yang mana kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Apa pun bertanya sebelum anda membelinya. Sekarang ni kita dah selesai untuk hari terakhir di Zakopane. So apa pun kita dah beli beberapa souvenir untuk kawan-kawan di Malaysia. Tempat ni merupakan menjadi tumpuan sekiranya musim snow. So kebanyakan mereka meluncur ais lah. Kami meneruskan lagi perjalanan ke negara yang keempat, iaitu Poland, yang menjadi destinasi kedua terakhir di dalam trip ini.
Okey, dah sampai kita ke negara yang keempat bersama dengan kembara sufi iaitu Central dan Eastern Europe. Nawi, kat mana kita sekarang sebenarnya? Okay, sekarang ini kita berada di Main Square Krakow, salah satu square yang terbesar di negara Eropah berkeluasan lebih 9.4 ekar. Di sini terdapat banyak kedai-kedai dan juga gereja. The space is getting hot. You know the space is getting hot. I told Alfie I'm a rowing sign, and I was born to be a bachelor. Di Krakow kalau kita tengok, ia merupakan satu kota ataupun bandar yang pernah diduduki oleh Raja Poland pada waktu itu sehingga 500 tahun, menunjukkan bahawa kawasan penempatan tersebut menjadi tumpuan raja-raja pada suatu ketika dahulu. Akhirnya perjalanan kami diteruskan ke negara terakhir, iaitu Republik Czech, destinasi yang kami akan lawati sebentar lagi. Behind me you can see the entrance in the old town of Český Krumlov, and above is the castle, constructed in 14th century. The view from the castle is magnificent. You can see Vltava River and the old town and take very beautiful photos. Sekarang ini kita berada di Český Krumlov, lawatan pertama kita di negara Republik Czech. Český Krumlov ini merupakan satu tempat yang mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Ia dikatakan kampung yang tercantik di dunia. Namun, anda perlu datang ke sini dan kami juga akan memberikan kepada anda untuk menyaksikan keindahan Český Krumlov. Yang menjadi daya tarikan penting bagi mereka yang datang ke sini melihat kawasan kampung yang dinobatkan tercantik di dunia. Rata-rata setiap tahun melebihi 1.5 juta pelancong datang ke kawasan ini. Untuk pengetahuan penonton di rumah, Český Krumlov terkenal dengan pembuatan Bohemian Crystal, merupakan sejenis kaca berwarna-warni yang berkualiti tinggi dihasilkan di sini. Untuk maklumat, Prague merupakan ibu kota terbesar di Republik Czech dan terdapat sebuah sungai Vltava di tengah kota Prague dan mempunyai sekitar 1.5 juta penduduk yang menetap di bandar ini. Alhamdulillah, yang terbaik Kembara Sufi punya package, dan ini merupakan kali ketiga kita join Kembara Sufi. Sebelum ni kita ada pergi join ke Balkan dengan pergi New Zealand. Setiap trip kami akan pergi seluruh keluarga lah, 5. Kami amat berpuas hati lah dengan trip ni. So, dari segi perjalanannya dan dari segi urusan pengembaraannya lah. Saya rasa ini satu trip yang amat menyeronokkan lah dan memberi satu pengalaman baru lah kepada kami dengan Kembara Sufi ni. Selepas selesai, kami meneruskan perjalanan ke Old Town Hall yang terletak di tengah-tengah bandar Prague. Di sini juga terdapat satu tempat yang menjadi tumpuan para pelancong, iaitu dikatakan jam astronomi, dibina pada tahun 1342. Apa yang menarik, di sini hanyalah satu-satunya jam astronomi yang ada di dunia.
Yang masih berfungsi dikatakan Masih berfungsi dan setiap jam ia akan berbunyi dan mengeluarkan loceng serta patung-patung di sekitar astronomical clock ini. Okey, jadi anda akan saksikan ramai di kalangan pelancong-pelancong yang datang di sini menanti waktu berbunyi jam tersebut ya. Okey. Dan ia berlaku setiap jam ya. Sangat-sangat menarik. Trip Kembara Sufi Travel and Tours Sdn Bhd yang mengambil masa 12 hari 9 malam ke Central dan Eastern Europe. Untuk makluman lanjut mengenai pakej yang ditawarkan, boleh layari Facebook Kembara Sufi. Inilah peneraju pakej pelancongan Muslim terbaik. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke negara yang kelima, destinasi yang terakhir di Republik Czech. Nantikan bersama kami Kembara Sufi di episod akan datang. Sudah pasti kami akan membawa anda untuk melihat tempat yang lebih menarik bersama kami. Bye-bye. Kembara Sufi. Jangan lupa juga nantikan pengembaraan Kembara Sufi Travel and Tour Sdn Bhd ke negara-negara lain pada hari dan waktu yang sama.